Ya, selamat kembali para penonton dan seterusnya kita akan berbincang pada anda semua tentang satu perkara yang menarik iaitu berkenaan dengan pembangunan negeri Johor. Dan semestinya di set kami pada pagi ini kami bawakan tetamu yang cukup istimewa iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasri Mohamad selaku Menteri Besar Johor. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih Sophie. Alhamdulillah. Thank you ya. Alhamdulillah Datuk, kami cukup teruja berada di Benut Pontian ini Datuk. Satu pengalaman yang cukup mendamaikan lah, cukup indah bila kita berada di kawasan kampung halaman sekiranya lah. Memang sangat tenang Datuk. Banyak tarikan-tarikan yang menarik yang boleh kita dapati di kawasan Benut ini Datuk. Alhamdulillah. Berbesar hati dengan yang pertama kali sampai melihat Benut dan merasakan kawasan ini indah, nyaman. Saya kira begitulah suasana di kampung. Dan di Benut ini kata-kata masih lagi mengekalkan suasana kampung. Betul. Dengan bentuk-bentuk tanaman, landscape-nya. Malah cara kehidupan pun masih lagi ada ciri-ciri kita di kampung. Dari segi masyarakatnya, dari segi aktiviti hariannya. Jadi kalau sesekali nak keluar daripada kesibukan suasana bandaraya ni, jemputlah datang ke Benut. Betul. Ya, insyaAllah akan rasa ada kelainannya. Ada kelainan. Cakap berkenaan makanan tradisi pula banyak sebenarnya keunikan. InsyaAllah, ya. Ada. Ya. Okey Datuk, bila bercakap berkenaan pembangunan negeri Johor ini, saya cukup tertarik dengan idea orang muda Johor yang Datuk gagaskan sendiri dalam 12 agenda impetus ekonomi baharu Johor. Jadi bagaimana Datuk melihat mengenai agenda ini? Bagaimana usaha ini dapat menaikkan semangat lagi anak-anak muda di negeri Johor ini? Kalau pepatah mengatakan bahawa nak tahu macam mana rupa bentuk sesebuah negara di masa hadapan, kita tengok pada orang mudanya hari ini. Setuju Datuk. Betul. Jadi kalau menawar setuju, maka apa yang perlu dibuat oleh sebuah kerajaan yang bertanggungjawab ialah perlu mewujudkan satu harapan dan juga perancangan masa depan yang jelas. Untuk memulakan satu bentuk perancangan yang dapat memberi harapan kepada orang muda, ialah kita memahami orang muda itu sendiri. Dalam erti kata lain, di Johor ni kita tengok bahawa kita berjiran dengan sebuah negara yang maju. Singapura contoh. Kita lihat bagaimana kemajuan telah mengubah bentuk masyarakat orang muda, orang belia di sana. Dan kita sendiri juga tidak kurang. Hebatnya populasi orang muda melebihi 40% yang berusia 40 tahun ke bawah. Jadi perlulah dasar-dasar yang kerajaan nak buat, perancangan yang kerajaan nak buat. Ianya merupakan dasar yang gagal sekiranya tak mengambil kira aspirasi, selera orang muda, apa orang muda harapkan. Dan untuk itu, atas kesedaran dan latar belakang yang begitulah, maka Johor telah adakan satu dasar-dasar yang memberi peluang untuk menaik taraf ataupun untuk menyediakan peluang dan ruang masa depan yang jelas untuk orang muda. Sama ada dari segi memikirkan dari segi kerjaya, memikirkan dari segi bentuk-bentuk dan jenis-jenis kerjaya yang boleh disediakan. Johor tak boleh kita sediakan sesuatu yang biasa-biasa je. Kerana begitu mudah orang muda membuat perbandingan. Itu tak ambil kira perkara-perkara yang ada di sosial media. Macam saya katakan awal tadi tu, perbandingan orang muda di Johor ni dengan pembangunan persekitaran dia itu begitu ketara. Sebab itu apa juga yang dihadapi atau cabaran supaya orang muda terus berada di
di kampung katakan. Kita perlukanlah kawasan luar bandar tu kalau boleh lengkap dengan kemudahan yang ada. Kalau orang muda suka kepada penggunaan teknologi ni, so infrastruktur jalur lebar biarlah lengkap sampai ke pelosok kampung mana-mana. Kalau kita rasa di bandar tu ada kemudahan akses keperluan pendidikan, di luar bandar pun kena ada. Betul. Jadi kalau pembangunan infrastruktur tu seimbang, jadi kita akan dapat orang muda di luar bandar, orang muda di bandar, orang muda berkarya, orang muda yang bekerja sendiri. Jadi saya rasa bertuah kerana Johor mempunyai populasi belia yang besar, dan untuk itu kita perlulah perbanyakkan kemudahan dan juga ruang untuk orang muda terus berkembang. Sewaktu kita menghadapi sama ada pandemik COVID-19 ataupun menghadapi banjir sebagai contoh, kita ada Southern Volunteers yang disertai oleh anak-anak muda ni, sukarelawan Southern Volunteers ini adalah satu gerak kerja orang muda yang mungkin Nawar sendiri agaknya mungkin amat tertarik kerana sewaktu awal pandemik COVID dulu, bila kita sudah mula menerima vaksin, kadar yang mendaftar untuk mendapatkan vaksin tu rendah. Jadi kita gerakkan Southern Volunteers ni, maka mereka berada di mana-mana untuk mendaftar, berjumpa dengan penduduk dan masyarakat untuk membolehkan mereka mendaftar untuk menerima vaksin. Hebahan tentang perlunya mereka memahami kawalan-kawalan yang semua itu dibuat oleh Southern Volunteers. Jadi inilah sesuatu yang contoh yang saya dapat nyatakan, dan kita dapat lihat juga akhir-akhir ini orang muda cukup minat untuk menceburi bidang perniagaan sebagai contoh. Betul. Maka apa yang kerajaan buat ialah menyediakan peluang, sama ada dalam bentuk latihan, sama ada dalam bentuk bimbingan. Kita ada apa yang saya panggil sebagai geran orang lokal. Kita bagi sedikit sumbangan ataupun grant untuk membolehkan mereka memulakan perniagaan. Dan kita memahami aspirasi orang muda ni sesuatu yang amat menarik. Betul. Baru-baru ni saya melancarkan satu tapak ujian untuk drone sebagai contoh. 36 syarikat yang terlibat. You akan rasa teruja bila melihat bukan hanya drone teknologi itu dibangunkan, tetapi yang penting penglibatan tu adalah anak-anak muda tempatan. Anak-anak muda dari Johor, dari luar Johor, yang menunjukkan minat yang begitu mendalam. Walaupun teknologi drone ini adalah teknologi negara-negara yang mungkin lebih advance dari segi latar belakang teknologi negara berkenaan, tetapi anak muda kita, orang muda kita, minat dan kecenderungan mereka, saya kira perlu kita bangunkan, perlu kita gilap. Talent memang tak boleh dinafikan. Belia kita, orang kata setaraf dengan belia dari negara mana sekalipun. Antarabangsa tu. Yes. InsyaAllah, itu dia. Dan saya kira sebenarnya Datuk dah banyak memperkenalkan inisiatif, program-program kepada rakyat, terutama rakyat Johor lah. Dan hasilnya Datuk sekarang ni, kita mula melihatlah hasil-hasil yang baik. Jadi bagaimana pendapat Datuk sendiri? Jelas, saya rasa dari segi pengenalan, dari segi sektor-sektor yang orang muda terlibat ni,
apa yang perlu dibuat ialah ditambah baik. Kita perlu perbanyakkan lagi. Di Benut ni sebagai contoh, di mana kita berada sekarang, pengusaha-pengusaha homestay, salah satu insentif yang diberi oleh kerajaan sewaktu kita berada dalam kawalan pergerakan dulu tu, ialah sektor pelancongan. Kita bantu pengusaha-pengusaha homestay yang terjejas oleh kerana PKP yang tidak membenarkan mereka beroperasi. Kita bantu pemandu-pemandu pelancong. Kerana kita tahu pelancongan sektor produk-produk semua tutup, jadi untuk memastikan mereka terus kekal dalam sektor berkenaan. Kerana Johor penting sektor pelancongan ni. Dan rata-rata saya tengok pengusaha-pengusaha homestay ni adalah orang muda. Beberapa homestay yang sebegini berhampiran daripada sini. Suasananya lebih kurang sama. Dan selalunya bila sempadan antara Johor dan Singapura waktu itu tidak ditutup, ini adalah destinasi pilihan kepada pelancong-pelancong yang datang daripada Singapura. Selain daripada saya lihat tentang bila ditanya berkenaan hasil usaha-usaha yang kita buat ni, ialah orang muda juga cenderung untuk terlibat dalam proses pembangunan negara. Maka Dewan Muda Johor ni satu platform yang kita wujudkan untuk membolehkan orang muda menyuarakan pendapat mereka, bakat mereka, talent, ketokohan yang ada pada mereka. Jadi Dewan Muda Johor ni ialah satu platform seperti mana fungsinya sebuah Dewan Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Ramai anak-anak muda kita yang memohon, kerana satu-satu sesi itu kita libatkan dalam 30-35 orang. 2 sesi setahun. Dan kita boleh tengok anak-anak muda kita sama ada masih lagi sebagai mahasiswa atau mahasiswi, maupun yang sudah pun berkarier. Mereka terlibat, dan saya dapat melihat melalui perbahasan-perbahasan yang mereka jalankan itu, kandungan dan juga topik perbahasan mereka adalah semasa. Bercerita tentang soal masalah dalam masyarakat, bercerita tentang soal keperluan orang muda, pandangan orang muda terhadap dasar, terhadap kerajaan. Ini adalah satu perkara yang amat sihat. Lebih-lebih lagi bila platform Dewan Muda Johor itu tidak bersifat politik sangat, ia apolitical dan memberi peluang pada semua latar belakang orang muda atau belia yang boleh terlibat sama. Jadi itu menjadikan Dewan Muda tu, Dewan Muda Johor tu sebagai satu aktiviti yang saya lihat menarik kepada orang muda sekarang. Alhamdulillah. Dan kita dah dengar, Datuk, berkenaan inisiatif-inisiatif, agenda-agenda yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Johor sendiri dalam memperkasakan komuniti, khususnya dalam kalangan anak-anak muda. Dan ia merupakan satu pencapaian yang cukup cemerlang lah untuk negeri Johor. Dan satu perkara lagi, Datuk, adalah berkenaan pengurusan banjir. Kita lihat pada awal tahun ini, negeri Johor antara yang terbaik, Datuk, dalam pengurusan banjir. Dan juga mungkin Datuk boleh kongsikan apa antara strategi utama yang diaplikasikan oleh negeri Johor untuk menghadapi musim Tengku Johor. Yelah, sedapat-dapatnya kalau Munawar kata Johor mahir, kalau boleh kita mahir dalam perkara lain lah. Banjir ni adalah satu perkara yang memang memberi kesan kepada mereka-mereka yang terlibat. Johor memang saban tahun kita berhadapan dengan keadaan tersebut kerana
memang terdapat penempatan-penempatan yang berada di kawasan yang memang terdedah kepada banjir. Apa yang perlu dibuat oleh kerajaan ialah supaya kita menguruskan keadaan bila ianya berlaku. Jadi dalam hal tersebut, sistem yang diperkenalkan itu seperti negeri-negeri lain juga. Saya percaya negeri-negeri yang biasa dengan keadaan banjir ini seperti di Kelantan, tentu dah ada satu sistem untuk menguruskan masa banjir dan juga banjir itu sendiri. Di Johor kita ada rancangan Johor Barat untuk mengatasi masalah banjir. Kita saban tahun menyediakan peruntukan. Isunya tak pernah cukup, ialah untuk menambah baik sistem saliran di negeri Johor. Jadi bila berlaku banjir, dua perkara yang kita lihat ialah menguruskan keadaan sementara yang bersifat sementara. Kita hanya perlu pastikan supaya pusat-pusat pemindahan itu cukup. Dan oleh kerana banjir ini berlaku boleh dijangka seperti bulan-bulan November, Disember, mungkin Januari, Februari. Jadi dalam tempoh sebulan atau dua sebelum itu, maka pastikanlah agensi yang terlibat seperti Jawatankuasa Bencana Daerah activate jawatankuasanya. Pastikan pegawai-pegawai yang bertugas mereka tidak mengambil cuti pada masa dan ketika itu. Tabung bencana negeri kita kekal aktivate sepanjang masa supaya dapat diuruskan keperluan-keperluan pada masa banjir ini lebih awal daripada tempohnya, seperti tilam, selimut, bekalan makanan, keperluan harian. Dulu banjir ini kadang-kadang macam pesta. Di pusat-pusat pemindahan tu, di situlah mereka memasak, mereka membuat kerja-kerja secara gotong royong. Tapi bila kita berdepan dengan PKP tu, perkara tu terpaksalah kita ubah. Jadi bekalan makanan, keperluan-keperluan dibuat secara secara kontrak, membekal makanan, pembekal barang-barang keperluan itu tidak lagi dibuat secara sukarela di tempat-tempat pusat pemindahan. Cuma ringkasnya ialah pengurusan banjir ni hanya menunggu bila ianya perlu digerakkan. So benda itu dah memang ada dan silih berganti sekalipun pentadbiran di peringkat daerah, tapi jawatan-jawatan itu terus kekal, jawatankuasa itu terus kekal, peruntukan itu terus ada. Dan tidak kira berapa ramai mangsa banjirnya, ianya akan tetap dapat diuruskan. Sistem itu dah boleh dikatakan sudah stable dan sudah boleh beroperasi sentiasa secara automatik. Betul? Itu antara elemen yang penting lah Datuk, untuk memastikan, untuk pengurusan banjir lah kan. Baiklah, dan bercakap tentang negeri Johor, antara 3 elemen utama ataupun 3 elemen yang penting, iaitu antaranya budaya, pelancongan dan juga sukan, Datuk. Jadi kalau Datuk lihat untuk belia sekarang ini, bagaimana minat mereka terhadap 3 elemen penting ini? Sinonim kan dengan orang muda, sama ada dari segi pelancongan ke, daripada kebudayaan ke, sukan menjadi satu satu elemen segmen yang cukup memberi satu gambaran baru. Betul. Bila tim JDT itu beraksi, kita dapat lihat penyokong-penyokong JDT itu akan berhadapan dengan satu negara. Saya pun pelik bila JDT
turun bertanding, katakan lawan Perak. Nama orang mana? Orang Sarawak. Ya, saya. Katakan lawan Sarawak. Satu Malaysia akan sokong Sarawak. Mereka cukup berhasrat untuk melihat kalau boleh JDT ni kalah. Jadi itu memberi cabaran pada orang muda. Dia lagilah seronok. Kemudian dari segi kebudayaan, kita ada warisan Johor. Zapin memang tentunya sesuatu yang Johor hasrat untuk ketengahkan. Pakaian Munawar pun hari ini adalah Teluk Belanga. Teluk Belanga. Alhamdulillah. Juga merupakan seni warisan Johor. Dan pusat-pusat pelancongan kita, salah satu produk yang diketengahkan juga adalah produk-produk dari Johor yang dan itu menjadikan satu, saya kira seperti juga kalau kita ke Kelantan, Terengganu, ada daya tarikan tersendiri, unik yang tersendiri. Jadi ketiga-tiga ni saya percaya orang muda yang terlibat tentu mendapati segmen atau sektor-sektor yang disebutkan tadi itu sesuatu yang memang cukup menarik lah. Betul. Saya sangat setuju dengan pendapat dan juga penerangan daripada Datuk sendirilah. Kita dah dengar banyak elemen-elemen penting dan juga agenda yang diperkasakan untuk rakyat di negeri Johor. Mungkin Datuk secara ringkasnya, mungkin ada kata-kata yang Datuk ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat di negeri Johor yang menonton kita pada ketika ini, Datuk. Terima kasih saya diberi peluanglah untuk pengakhirnya merasakan bahawa sekiranya mereka yang sampai ke Johor ni tentu dapat merasakan potensi yang ada kepada negeri ini. Pembangunan yang ada di sekeliling kita adalah hasil daripada wujudnya sebuah pentadbiran, sebuah kerajaan yang kuat, kukuh, daripada peringkat pembuat dasarnya sehinggalah kepada pelaksana, agensi-agensi pelaksana. Maka kegemilangan negeri Johor ini, landasan hala tuju negeri ini harus terus patut diperkukuhkan dan ianya perlulah menuju kepada satu era yang setanding dengan negara-negara jiran. Betul, itu yang setuju. penting. Itu aspirasi yang cukup utama yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Haji Hasni Mohamad. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih, Sofia. Baik, itu satu perkara yang perlu kita berikan perhatian lah, bagaimana seorang pemimpin yang berjiwa rakyat yang sentiasa menekankan aspek kepentingan rakyat didahulukan untuk kita memberikan manfaat kepada seluruh keluarga Malaysia. Betul. Tak kira orang kata peringkat mana pun, khususnya belia yang akan menjadi pelapis kepada negara dan juga negeri. Terima kasih sekali lagi Yang Amat Berhormat Datuk. Terima kasih banyak, Datuk. Okey, baik, dan seterusnya para penonton